Dahulu bandar baharu iaitu di Kedah dan Parit Buntar di Perak dipisahkan dengan Sungai Kerian. Bezanya dahulu perhubungan antara dua pekan kecil ini ialah melalui feri tarik yang diikat dengan sistem puli dan ditunda oleh bot kecil dari belakang. Feri ini perlu menyeberang Sungai Kerian sejauh hampir 100 meter dengan 20 minit perjalanan. Dengan hanya berpahatkan kabel yang direnggang dari hujung ke hujung, feri ini terpaksa menampung pelbagai muatan dan kadangkala berlebihan. Selain pejalan kaki, feri ini turut menampung lori minyak, lori ikan, lori balak, kereta, motosikal termasuk bas sekolah. Senang kata, feri ini terpaksa membawa bermacam jenis pengangkutan ke seberang. Kesibukan feri ini selalunya ialah pada waktu anak-anak ke sekolah kerana itu sahaja perkhidmatan atau laluan yang menghubungkan antara Pekan Bandar Baharu dan Pekan Parit Buntar. Peristiwa menyayat hati ini berlaku pada 13 September 1972 jam 7 pagi dan mengorbankan 27 orang termasuk 25 pelajar iaitu 17 murid Sekolah Rendah Metodis Parit Buntar, 8 pelajar Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina Kerian dan 2 orang awam. Tragedi ini telah tercatat sebagai antara peristiwa hitam dalam sejarah negara. Lalu, apa yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada tanggal 13 September 1972, peristiwa yang tidak mungkin akan dapat dilupakan oleh penduduk di sekitar kedua-dua kawasan sempadan Sungai Kerian selepas terjadinya tragedi itu. Pada hari kejadian, cuaca dalam keadaan buruk dengan hujan lebat menyebabkan arus sungai bergerak dengan laju. Namun, hari itu adalah hari persekolahan dan pelajar perlu ke sekolah seperti kebiasaannya. Ketika kejadian, feri tersebut membawa muatan sebuah van yang merupakan bas sekolah yang dinaiki oleh pelajar sekolah rendah dan menengah. Di pertengahan perjalanan ke seberang, hujan turun dengan semakin lebat dari sebelumnya sehinggakan arus sungai kelihatan kuat dan bergelora dengan ganasnya. Feri terus-menerus dipukul arus sehingga terumbang-ambing di tengah sungai sehinggalah salah satu tali kabel feri antara kedua-dua tebing telah terputus. Semasa itulah muncung feri mula tercuram sedikit demi sedikit. Beberapa orang pelajar yang berada di dalam feri tetapi tidak berada di dalam van telah menjerit kepada kawan-kawan adik-beradik mereka yang berada di dalam van supaya keluar dari kenderaan itu dan menyelamatkan diri. Pelajar yang berada di dalam van mula berasa panik dan menjerit meminta untuk diselamatkan. Beberapa orang dari pelajar tersebut yang sempat keluar dari van mula terjun ke dalam sungai dan berenang menyelamatkan diri ke tebing. Ketika itu juga pemandu feri telah mula menyelamatkan pelajar yang berada di atas feri dengan berenang berulang-alik membawa mangsa seorang demi seorang ke tebing. Van yang berada di atas feri pada waktu itu secara perlahan-lahan menjunam ke dalam sungai dan ditelan arus deras. Kejadian berlaku sekelip mata dan feri itu sudah sengit lalu terbalik. Ketika tenggelam, masih terdapat 25 orang pelajar di dalam van tersebut yang tidak sempat menyelamatkan diri mereka. Malangnya ketika itu mendiang S. Anamalai iaitu pemandu feri tersebut yang telah bertungkus lumus menyelamatkan mangsa telah terkorban akibat terlalu penat menyelamatkan 7 orang pelajar. Keadaan yang sebelumnya hingar-bingar dengan jeritan menjadi senyap sunyi. Yang kedengaran hanyalah bunyi hujan dan air yang sedang bergelora. Mangsa yang terselamat di tebing hanya menyaksikan kejadian tersebut dan tidak mampu berbuat apa-apa kerana keletihan serta masih di dalam keadaan terkejut dengan apa yang telah berlaku. Tidak lama selepas itu, mereka yang terselamat telah meminta bantuan dari orang awam yang terdekat dan kemudiannya melaporkan kepada pihak berkuasa. Apabila hujan sudah reda dan sungai sudah tenang, operasi menaikkan van sekolah yang tenggelam di dasar sungai segera dimulakan dengan bantuan orang awam yang beramai-ramai menariknya ke tebing. Akibat dari insiden tersebut, kira-kira 27 orang yang kebanyakannya adalah pelajar sekolah berkenaan telah terkorban kerana mereka tenggelam bersama feri dan muatannya ke dasar sungai. Perkhidmatan feri yang menghubungkan Parit Buntar dengan Bandar Baharu itu dihentikan serta-merta selepas tragedi menyayat hati itu. Atas keprihatinan kerajaan negeri pada waktu itu, lantas terus menjalankan projek pembinaan Jambatan Sultan Idris pada tahun berikutnya untuk mengelakkan
mengelakkan kejadian yang sama berulang dan memudahkan urusan rakyat jelata dalam kerja harian. Semenjak peristiwa itu, banyak cerita-cerita seram tentang Sungai Kerian. Sebahagian penduduk tempatan menggelar Sungai Kerian sebagai lubuk puaka yang sering dahagakan nyawa, seolah satu sumpahan setiap tahun pasti akan ada nyawa yang akan menjadi korban Sungai Kerian. Kisah Ferry Karam ini juga kemudian telah diceritakan semula dalam bentuk sebuah filem yang bertajuk 913 The Returning. Filem ini seolah memutarkan semula tragedi berdarah yang pernah berlaku. Sungguh tragis apa yang telah berlaku, namun inilah antara pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh nenek moyang kita sebelum negara mula maju dengan pembangunan. Tragedi ini penuh dengan nilai-nilai perpaduan, setia kawan dan keberanian yang sewajarnya dijadikan pedoman seluruh rakyat negara ini untuk memastikan masyarakat Malaysia bersatu padu dan hidup harmoni. Apa yang dilakukan oleh mendiang S. Annamalai tidak semua mampu melakukannya, sanggup bergadai nyawa demi menyelamatkan nyawa insan yang lain, nyawa insan yang berlainan bangsa pula. Kisah tentang pengorbanan S. Annamalai sepatutnya dijadikan pendedahan berguna kepada golongan muda zaman kini dan tidak seharusnya dilupakan ditelan arus zaman supaya mereka merasai semangat keberanian dan cintakan rakyat Malaysia tanpa mengenal agama, bangsa dan fahaman politik. Sekian.